menyebabkan, okay. Baik, kita nak sambung tentang kesan kebangkitan Kesultanan Melayu Brunei dan Sulu terhadap Sarawak dan Sabah. Jadi kita lihat di sini. Baik, secara umumnya, bila kita tengok nama Kesultanan, iaitu Kesultanan Sulu dan juga Kesultanan Brunei itu, Kesultanan Sulu dan Kesultanan Brunei, kalau kita lihat, dia menggunakan perkataan Kesultanan, iaitu Kesultanan Melayu Brunei dan Kesultanan Sulu. Maknanya di sini, Kerajaan Melayu Brunei dan Kerajaan Sulu beragama apa? Kalau guna sultan, iaitu beragama Islam, sebab dia menggunakan perkataan sultan. Kalau dia gunakan kerajaan, mungkin adalah berkaitan dengan Hindu ataupun Buddha. Tapi kalau kesultanan, memang ianya menggunakan agama Islam. So kita lihat di sini, kesan kebangkitan Kesultanan Melayu Brunei, di mana kesultanan ini telah melemahkan kerajaan Melayu yang ada di Santubong, Kalka, Samadong dan Melano, iaitu di Sarawak. Jadi apabila Kesultanan Melayu Brunei telah menguasai Sarawak, maka tumpuan perdagangan juga dialihkan ke Brunei. So semua kerajaan-kerajaan yang ada di Santubong semua tu telah memberi keutamaan kepada Brunei. Begitu juga di Kesultanan Sulu, di mana kita lihat ini telah menyebabkan peningkatan kepada kegiatan perdagangan di utara Sabah. Sebab Sabah ni kaya dengan hasil laut dan hutan, terutamanya sarang burung. Dan kita tahu sarang burung untuk apa? Untuk kesihatan, untuk buat sup, minum, untuk memberikan kesihatan. Sebab itu sarang burung menjadi tarikan pedagang Cina. Jadi itu kesan dia. Dan berlakulah hubungan keagamaan, di mana hubungan keagamaan sebelum ini Sarawak dan Sabah menerima pengaruh agama sama seperti Hindu, Buddha dan Islam. So pengaruh agama-agama ini dibawa ke Sarawak dan Sabah secara tak langsung, maknanya secara indirectly oleh kerajaan-kerajaan di alam Melayu. Contohnya kerajaan Funan, Champa, kerajaan Kedah Tua. Mereka inilah, pedagang-pedagang inilah yang membawa agama-agama ini ke Sarawak dan Sabah. Dan terdapat bukti penemuan dan penerimaan pengaruh agama Buddha dan Islam di Sarawak dan Sabah. Apa buktinya? Jom kita tengok. Bukti penerimaan agama Buddha iaitu seperti tinggalan objek-objek agama Buddha pada zaman kegemilangan Sriwijaya, iaitu di Santubong, Sarawak. Seperti penemuan patung Ganesha di Limbang, Sarawak. Ganesha ni sebenarnya, mohon maaf, mungkin kalau para pelajar yang beragama Hindu mungkin kenal kot. Antara dewa-dewa dalam agama Hindu adalah seperti Ganesh. Dan kalau tak silap cikgu lah, dewa Ganesh ini adalah dewa yang berupa gajah. Betul tak? Mungkin Vidnavashan ataupun mungkin juga Uttaya, betul tak? Iaitu betul ya, Vidnavashan dia. Ganesh tu adalah yang berupa gajah tu. Tapi kalau Ganesha ni, adakah berupa gajah juga ke? Ataupun yang versi macam mana tu? Mungkin Vidnavashan mungkin tahu kot kan tentang Ganesha, patung Ganesha. Sama saja. I see. Patung Ganesha. So Ganesh tu adalah dewa yang berupa seekor gajah tu. So kalau Uttaya pun tak tahu, cikgu lagilah tak tahu. Tetapi cikgu juga ada mengkaji tentang agama Hindu dan juga agama Buddha serta Islam dan Kristian semua. Cikgu ada baca dan juga mengkaji. Sebab itu cikgu tahu. Cikgu tahu tentang semua perkara itu. Baik. Kemudian itu penerimaan agama Buddha. Bagaimana dengan agama Islam, cikgu? Baik. Kesultanan Melayu Brunei yang menyebarkan Islam di pesisir pantai Sarawak dan Sabah. Pesisir pantai maknanya tepi-tepi Sarawak dan juga Sabah. Jadi sebab itu Islam disebarkan dan penerimaan Islam oleh kebanyakan penduduk, iaitu penduduk Melayu
dan juga Melanau di pesisir pantai di Sarawak dan Sabah, dan Kesultanan Sulu juga berperanan penting dalam penyebaran Islam di pantai timur Sabah. Kebetulan dalam kelas kita ada pelajar daripada Sarawak dan Sabah. Mungkin cikgu nak bertanya kepada para pelajar daripada Sabah seperti Anet. Anet, boleh tak cikgu nak bertanya? Anet, kamu kalau tak silap cikgu, kamu beragama Kristian ke? Betul Anet? Kalau kamu boleh on mic, boleh cakap. Macam ni Anet? Cikgu minta kepastian sebenarnya. Adakah kamu beragama Kristian atau beragama Buddha? So mungkin Anet boleh jelaskan sebab Anet daripada Sabah sebenarnya. Agama Kristian. I see. Dan boleh cikgu tahu sebenarnya Anet kamu keturunan apa ya? Bajau ke atau mungkin kamu keturunan Rungus ya? Oh, Rungus. Maknanya suku kaum Rungus. Suku kaum Rungus ya. Maknanya Rungus ni sebab Sabah Sarawak banyak suku kaum ya. Ada Rungus, Kadazan Dusun, Bajau, kemudian banyak lagi lah kan. Kalau tak salah cikgu ada hampir 32 suku kaum yang ada di Sabah. So kamu adalah daripada suku kaum Rungus. Wow. Memang hebat sebenarnya ya. Memang hebat. Baik. So kita lihat di sini. Terima kasih banyak Aida ya. Baik, kita lihat di sini implikasi hubungan antara Sarawak dan Sabah. Maknanya kesan, implikasi itu ialah kesan. Kesan hubungan antara Sarawak dan Sabah dengan kerajaan alam Melayu dan pedagang luar. Kesannya adalah kita lihat menunjukkan apa tahu? Sikap keterbukaan masyarakat Sarawak dan Sabah dalam menerima pengaruh dari luar. Maknanya sifat keterbukaan ni maknanya apa tahu? Open-minded. Open-minded untuk terima pengaruh daripada luar. Itu bagus. Tapi ada juga yang tak bagus kan. Contoh macam kamu semua kan. Ada sesetengah pelajar cikgu ni, dia punya sikap keterbukaan open-minded sampai menerima pengaruh-pengaruh muzik daripada Korea Selatan, K-pop. Itu yang ada BTS Army lah. Kemudian ada macam-macam lah. Kim Jong Un lah dan macam-macam lah. Kan betul ada peminat K-pop kat sini ya. Jungkook lah. So itu menunjukkan kamu adalah berfikiran terbuka. Bagus. Tetapi kamu perlu mengetahui saja jangan sampai idol. Jangan idolizekan mereka. Siapa tu tak kenal. Yelah, tak kenal tak apa, jangan kenal. K-pop adalah, ya betul, bukan K-pop tapi K-pop. Jadi, baik. Mungkinlah instead of daripada kamu jadi army BTS, baik kamu cikgu offer kamu jadi army cikgu lah. Army cikgu Rafi, okey tak? Instead of daripada jadi army BTS, jadi army cikgu Rafi lah. Okey tak? Boleh. Boleh je. Dua-dua lah cikgu. Boleh. Boleh. Jadi pihak kerajaan. Alright, terbaik. Baik. Kita lihat di sini bermakna implikasi dia adalah Sarawak dan Sabah menunjukkan sikap keterbukaan mereka. Support lokal ya. Kemudian sikap keterbukaan penduduk ini telah membantu kemajuan kegiatan perdagangan. Dan yang ketiga iaitu ini menunjukkan sikap toleransi penduduk Sarawak dan Sabah untuk menerima pengaruh agama dari luar. Apa itu toleransi cikgu? Maknanya sikap bertolak ansur. Nampak sikap bertolak ansur penduduk Sarawak terhadap agama-agama lain. Itu bagus. Macam kita lah kan. Sekarang macam kita. Kita ni dalam kelas kita ada pelajar agama Islam. Ada juga yang beragama Hindu. Ada juga yang beragama Buddha. So apabila kita tahu bahawa bila ada kelas yang mungkin jatuh pada hari Deepavali, jadi kita sama-sama raikan dengan apa? Dengan berikan cuti kepada para pelajar yang beragama Hindu untuk meraikan Deepavali. Kalau ada yang Chinese New Year, kita berikan cuti kepada mereka kerana mereka tengah celebrate Chinese New Year.
Jadi ini adalah sikap toleransi, tolak ansur. Jadi itu telah merapatkan hubungan kita. Yes, itu kebaikannya. Nak jadi rakyat Malaysia kena macam tu. Jadi rakyat Malaysia kena macam tu ya. Ada toleransi. Baik. So itu implikasi dia dan hubungan keagamaan. Dan kita boleh teruskan dengan 10.2 iaitu kemunculan pemerintahan tempatan. Di mana kalau kita lihat Sarawak dan Sabah sebenarnya telah mewujudkan beberapa bentuk pemerintahan tempatan yang tersendiri. Sebab kalau kita lihat bentuk pemerintahan di Sabah Sarawak ini lain sikit tau. Dia ada yang dia terletak di pesisir pantai, ada yang terletak di lembah sungai, ada yang terletak di kawasan pedalaman, kawasan hulu, dan juga ada kawasan di muara sungai. Maknanya banyak kerajaan yang muncul di Sarawak dan Sabah. Okay. So sebenarnya kalau kita lihat di sini tak cukup untuk kita baca nota saja. Apa beza muara sungai dan lembah sungai? Bagus soalan itu. So mahu tak mahu cikgu kena bawa kamu pergi ke mana? Kita pergi ke melawat Sarawak dan Sabah. Siapa nak ikut kita pergi melawat Sabah dan Sarawak ni? Nak ikut tak? Okey, jom. Kita Ayo cikgu. tunggu. Saya tunggu kat sini. Okey, kalau macam tu terpaksalah cikgu. Cikgu dah lama tak bertukar mod kan. Jadi kita akan bertukar mod hari ini, iaitu kita tukar mod kepada mod penerbangan. Dah lama tak bertukar kepada mod penerbangan. Ada lagi tak mod penerbangan? Alamak, mod penerbangan tak ada lah. Mod penerbangan tak ada. Jadi ada mod penerbangan. Mod kapal. Okey, jom kita ada mod penerbangan. Sekarang kita dalam kapal terbang. Rafi Airlines. Jom. Kita berada dalam mod kapal terbang. Okey. So, pilot dah sedia. Okey, pilot dah sedia. So, kita akan mulakan penerbangan. Okey. Yeay. Okey okey, baik. So, dua-dua dah okey. Jom kita okey terbang ke Sarawak dan Sabah. Jom kita terbang ke Sarawak dan Sabah. Dan sekarang ini kita berada di tempat yang lain. So kita akan bergerak ke Sarawak dulu. Okey, jom kita bergerak ke Sarawak. Okey. Tinggi tak tak payah pakai kapten apa segala. Cek cuaca dulu cikgu, tak payah. Auto ride. So sekarang kita akan lihat. So inilah dia Sarawak dan juga Sabah. Cek cuaca dulu. Tak payah. Kita punya kapal terbang boleh terbang bila-bila masa. 10,000 km per second. Ambil kau. So, okey, jom kita lihat. Okey. Baik. So, lain macam cikgu. Baik. Kalau kita lihat, yang dimaksudkan kawasan pesisir pantai. Pesisir pantai maknanya kawasan tepi pantai, iaitu daripada kawasan sini, ini pesisir pantai. Kawasan pesisir pantai maknanya kawasan di tepi-tepi pantai. Itu semua adalah kawasan yang kita katakan sebagai pesisir pantai. Okey, kita dah sampai Amerika. So itu kawasan-kawasan pesisir pantai, tepi-tepi pantai. Ada kerajaan lama di Sarawak dan Sabah. Begitu juga di Sabah ya. It's okay Saiful, it's okay. Terima kasih banyak untuk join. Okay. Begitu juga di kawasan Sabah pun ada juga kawasan pesisir pantai, iaitu di kawasan-kawasan di Tuaran, Papar, Sandakan. Itu adalah kawasan-kawasan pesisir pantai. Ni kawasan-kawasan pesisir pantai. Kita tepi pantai. Okey, ada kerajaan. Baik. Kemudian yang kedua, kita nak lihat di sini iaitu berkait rapat dengan apa? Ada yang bertanya, cikgu, muara sungai? Muara sungai adalah kuala sungai. Contohnya begini. Jom kita tengok. Okey, iaitu sungai. Ini sungai besar ni. Sungai Senang. Sungai Senang. Nampak ni sungai Senang ni ya. Baik, yang dikatakan muara sungai. Okey, muara sungai ialah kawasan ini. Okey, kamu tengok Aaron ini kawasan muara sungai.
Muara sungai maknanya bila sungai nak masuk ke laut. Bila sungai nak masuk ke laut, itu muara sungai. Itu muara sungai. Begitu juga kalau kita lihat di sebelah tu, okey, sebelah ni pun ada. Iaitu kalau kita lihat, inilah dia, muara sungai. Okey, muara sungai. Muara sungai maknanya sungai yang nak masuk ke laut. Itu muara sungai. Okey, itu kawasan muara sungai. Muara sungai ni memang banyak. Okey, di sini ada, di sini ada, juga di sini pun ada. Juga kalau kita lihat, Okey, bagus soalan Emran. Dia tanya, cikgu, air masin dengan air tawar tak bercampur kan waktu itu? Okey, untuk pengetahuan kamu, apabila air tawar bercampur dengan air masin itu, dia memang tak bercampur. Tetapi dia akan menjadi air laut yang berterusan. Air laut yang berterusan kat situ. Dia akan pergi ke pinggir-pinggir dan sebagainya. Okay. So itulah yang berlaku. Itu sebenarnya berkaitan dengan air masin campur air tawar. Banyak kawasan-kawasan muara sungai, dan muara sungai ni banyak nama tau. Kadang-kadang dipanggil muara, kadang-kadang dipanggil kuala, kadang-kadang dipanggil hilir. Tiga-tiga ni merujuk kepada benda yang sama, iaitu tempat di mana sungai masuk ke laut. Sebab itu kalau kamu tengok dekat Selangor ada apa tahu? Hulu Selangor, Kuala Selangor. Maknanya apa? Hulu, Hulu Selangor, Kuala Selangor. Contohnya apa tahu? Macam sungai ni. Okey. Kawasan tadi ni, atas ni adalah Kuala. Kawasan yang ini dipanggil Hulu. Tu Hulu. Maknanya atas, bahagian awal sungai. Itu hulu sungai. Kemudian bahagian yang masuk ke laut, itu dipanggil muara atau dipanggil kuala. Kuala sungai. Ini kuala sungai. Ini kuala sungai. Jadi kalau hulu Selangor, Kuala Selangor. Kalau katakan hulu Langat, Kuala Langat. Nampak tak? Dia maknanya hulu Sungai Langat, Kuala Sungai Langat. Kuala Lumpur pun sama. Kuala Lumpur sebenarnya adalah kuala ataupun tempat di mana sungai berakhir, iaitu bagi Sungai Lumpur. Sekarang ni dipanggil Sungai Gombak. Sungai Gombak. Jadi itulah perbezaan antara muara hulu, muara hilir atau kuala dan juga hulu. Di bahagian tengah apa cikgu? Di bahagian tengah inilah sebenarnya dipanggil kawasan tengah atau dipanggil lembah sungai. Tadi muara sungai yang nak masuk ke laut. Yang tengah-tengah itu dipanggil lembah sungai. Lembah sungai ialah kiri dan kanan sungai. Kiri dan kanan sungai. Itu dipanggil lembah sungai. Jadi lembah sungai macam kita duduk di Kuala Lumpur dan juga Selangor kan. Kita ada lembah Kelang. Lembah Kelang tu maksudnya kiri dan kanan Sungai Kelang. Itu lembah Kelang. Okey, pentas Sunda. Pentas Sunda adalah pentas benua. Pentas benua. Okey, kamu belajar dalam geografi kan? Okey, baik. Tiba-tiba sejarah geografi pula Okey ke ni? Okey, masuk sikit maklumat geografi. Okey ke ni? Okey okey. Okey. So ada yang kata, cikgu pentas Sunda. Utaya tanya, pentas Sunda tu apa cikgu? Pentas Sunda tu, kamu nampak tak dekat Google ni, kat Google Earth ni, ada air laut warna biru cair, ada yang warna biru gelap. Perasan tak perbezaan warna tu, air laut tu? Kan? Okey. Sebenarnya kalau daripada sini yang warna yang warna cair tu, dia warna cair. Betul Faris Hamzah. Yang warna cair ini, inilah dikatakan sebagai pentas Sunda. Nampak tak? Inilah dikatakan sebagai pentas Sunda. Ini kawasan pentas Sunda. Okey, iaitu pentas benua yang telah ditenggelami air. Dan kenapa dia biru cair cikgu? Sebab kedalaman dia kurang daripada 120 meter. Kurang daripada 120 meter. Ini kedalaman dia.
So, satu ketika dahulu sebelum berlakunya zaman air batu, kawasan ni dulu semua bersambung. Ya, betul, betul Faris Hamzah. Kawasan ni dulu semua bersambung semasa zaman air batu. So kita boleh cross daripada Malaysia berjalan kaki sampai ke Sumatera, jalan kaki sampai ke Pulau Jawa, sampai ke Jadi Sabah dulu Sarawak. kita senda semua kawasan rendah lah. Yes, betul Saiful. Kawasan rendah berjalan kaki. Macam rupa kepala badak subuh. Betul Ellen. So itu peta Sunda. Tapi bila zaman air batu cair, glasier, kita belajar dalam sejarah tingkatan 1 bab 3 kan. Bila glasier tu mencair, so air laut naik, dia tenggelamkan semua ini dan ini telah menyebabkan kita telah terpecah-pecah menjadi pulau-pulau sampai sekarang. Nampak tak? Dan kawasan yang biru gelap itu adalah kawasan laut dalam. Maknanya air laut dia lebih dalam, lebih daripada 120 meter. Betul, betul Annette. Jadi inilah realiti yang kami belajar. Sambil belajar sejarah, sambil belajar geografi. Sebab itulah cikgu ajar dua-dua, sejarah dan geografi. Okey. Baik. So di sini kita lihat, okey, berkaitan dengan kita telah lihat kerajaan-kerajaan Sarawak dan Sabah di pinggir laut. Kita dah juga pesisir pantai. Kemudian kita dah lihat kerajaan-kerajaan Sarawak Sabah di kawasan muara sungai. Kemudian kita dah lihat di lembah sungai dan juga kawasan kerajaan yang ada di kawasan pedalaman, iaitu kawasan-kawasan di kawasan hulu, iaitu di kawasan-kawasan seperti mana? Iaitu seperti di Kapit ni. Ni kawasan-kawasan kita kata sebagai kawasan-kawasan hulu lah. Kawasan pedalaman. Juga ada kerajaan. Di kawasan-kawasan pedalaman ini ada juga kerajaan-kerajaan di Sarawak dan juga di Sabah. Kalau di Sabah, kawasan kerajaan dia berada di kawasan-kawasan di atas seperti di kawasan sini, okey, yang penuh dengan hutan-hutan dan juga ada suku kaum yang tinggal di kawasan pedalaman ini. So ada 4 jenis 4 jenis kerajaan, okey, iaitu kerajaan pesisir pantai, kemudian kerajaan muara sungai, kerajaan lembah sungai dan juga kerajaan pedalaman. Okey, nampak tak? So itulah berkait rapat dengan kerajaan-kerajaan yang kita pelajari. Okey, cukup. Jom kita balik semula kepada pembelajaran kita. Okey, kita lihat di sini. Okey. Baik. So pesisir pantai, lembah sungai, pedalaman dan muara sungai. So kalau kita lihat di Sarawak sebagai contoh, penduduk Sarawak sebenarnya mempunyai ciri-ciri tamadun yang dengan mewujudkan beberapa buah kerajaan, iaitu kawasan di pesisir pantai dan lembah sungai. Suku kaum yang di kawasan pedalaman akan membentuk masyarakat kesukuan. Maknanya, kalau di kawasan pedalaman, kawasan hutan tebal tu, dia ada masyarakat mengikut suku. Mengikut suku seperti suku Iban, suku Kayan, Kenya, Kelabit, Melanau. Itu kawasan-kawasan yang kita kata sebagai masyarakat mengikut suku kaum. Kemudiannya, kalau kita lihat, Kesultanan Melayu Brunei telah menyebarkan pengaruhnya di Sarawak. Dan bentuk pemerintahan kerajaan Sarawak ada 3, iaitu bentuk kerajaan, bentuk kesukuan dan juga bentuk Kesultanan Melayu Brunei. Betul Vienna version, macam Negeri Sembilan. Negeri Sembilan ada 12 suku, betul? Negeri Sembilan ada 12 suku. Ada suku macam-macam lah. Hari itu kita belajar kan. Baik. Kemudian di Sarawak ada 2 jenis kepimpinan, iaitu kepimpinan mengikut kesukuan dan kepimpinan mengikut kawasan lembah sungai. Mengikut lembah sungai. So kalau kita lihat kepimpinan di Sarawak, mula-mula kita lihat kepimpinan di sistem kesukuan, di mana terdapat di kawasan-kawasan pedalaman dan setiap suku kaum ini mempunyai ketuanya sendiri dan ketua-ketua ini bebas daripada kawalan mana-mana kuasa dari luar. Dan gelaran bagi ketua
ketua-ketua setiap suku kaum ini pun berbeza tau. Contohnya orang Iban, ketua dia dipanggil tuai rumah. Kalau Kayan, ketua kaum Kayan, ketuanya dipanggil Kelunan Maren. Ataupun Hipun Umar. Ambil kau. Kelunan Maren ataupun Hipun Umar. Bunyi dah macam Hippopotamus dah. Tapi Hippopotamus lain. Okey, baik. Kemudian Kenya. Kenya iaitu ketua dia dipanggil Peran Lipo. Peran Lipo. Dan juga Kelabit, suku kaum Kelabit dipanggil Laih Raih. Ramai akan kata, cikgu, kan? Pening cikgu nak ingat nama-nama ni. Tak apa, it's okay. This is first time. Nanti kalau kamu jumpa banyak kali, kamu akan ingat. Okay, Iban tuai rumah, kemudian Kayan Kelunan Maren, kemudian Kenya Peran Lipo, dan juga Kelabit, ketuanya adalah Laih Raih. Okay. Dan kepimpinan itu mengikut kesukuan. Kemudian kalau kepimpinan mengikut lembah sungai, iaitu diamalkan oleh orang Melayu di Sarawak. Di mana orang Melayu Sarawak di pesisir pantai dan juga di lembah sungai, dan mereka ini menerima pengaruh daripada kerajaan di alam Melayu. Dan terdapat dua bentuk pemerintahan, iaitu kerajaan dan juga wakil-wakil raja. Itu di lembah-lembah sungai. Kalau di pedalaman, kesukuan. Kalau di lembah sungai, iaitu kerajaan dan wakil raja. Dan kita hari ini nak lihat tentang kepimpinan lembah sungai. Jadi kamu macam, bila kamu tengok nota ni kan, cikgu, macam penat nak ingat ni cikgu. Okey, baik. Sebenarnya kalau kita lihat, okey, dia sebenarnya Sabah dengan Sarawak ni, dia punya pembelajaran, mula-mula kita belajar secara umum. Kemudian dia fokus. Dia akan terus narrow kepada subtopik yang kecil-kecil. Seperti hubungan kegiatan perdagangan, kemudian hubungan agama, dan terus fokus kepada pemerintahan tempatan, kemudian kepimpinan, kesukuan dan juga lembah sungai, kemudian fokus kepada lembah sungai. Alhamdulillah. So kita lihat sini. Excuse me. Baik. Kepimpinan lembah sungai. Baik. Kelakar bila bersin kan, alhamdulillah. Pakai tanjak tapi sebut excuse me. Macam pelik je. Okey, baik. Kita lihat. Bukan, sebenarnya bukan excuse me. Maafkan saya. Okey, baik. Poyo cikgu ni. Okey. Cikgu pun poyo juga macam korang. Baik. Kita lihat di sini. Siapa setuju? Okey, baik. Okey. Kepimpinan lembah sungai. Okey. Baik, Rizal. Kepimpinan lembah sungai. Okey, di kiri kanan sungai dia kepimpinan dia. Okey, kita telah belajar di lembah sungai ada dua kepimpinan, iaitu berbentuk kerajaan dan satu lagi berbentuk wakil raja. Cikgu kan Jawa Amerika, pandai video version kan. Dia bersin. Alhamdulillah. Excuse me kan. Dia bentuk Jawa sikit kan. New York ngomong-ngomong sitik-sitik wai. Sing orak-orak wai. Adila ni mesti orang ngomong Jawa ya. Adila ngomong Jawa ya Adila. Adila di Syam cikgu Mr. Worldwide. Okey. Okey. Baik, kita lihat di sini. Okey. Bentuk-bentuk kerajaan. Okey, yang terdapat di kawasan lembah sungai. Waduh, Anet cakap waduh. Okey, baik. Kawasan lembah sungai. Contoh kerajaan di lembah sungai iaitu seperti di Samadong, Sawaku, Kalka, Melano dan Saribas. Kalka bukan kelakar. Dia tak kelakar, tapi dia kalka. Dia tak kelakar, dia kalka. Ingat. Okey. Contoh kerajaan Samadong, Sawaku, Kalka, Melano dan juga Saribas. Inilah kerajaan-kerajaan di lembah sungai. Dan memang telah wujud sejak abad ke-7 dan wujudnya interaksi, maknanya wujudnya hubungan antara kerajaan ini dengan kerajaan-kerajaan luar. Itu.
Itu kawasan lembah sungai. Melano tu kat mana cikgu? Sebenarnya kalau Melano tu sebenarnya, okey, Samadong, Sawaku, Kalka, Melano, Saribas, semuanya di kawasan Sarawak. Betul, di kawasan Sarawak. Betul, di kawasan Sarawak. Memang ada nama tempat Samadong, memang ada nama tempat Sawaku, ada nama tempat Kalka, ada nama tempat Melano, dan ada tempat Saribas. Saribas tu sungai lagi. Nama sungai, Sungai Saribas. Memang ada. Di mana ni semua ni? Di Sarawak. Dan di situlah ada kerajaan-kerajaan. Ada kerajaan Kemudian, okey, Annette kata, bayangkan kalau salah jawab. Sebab tertulis kelakar. Sedangkan jawapannya Kalka. Okey, baik. Kemudian cikgu kamu akan menanda. Tak kelakar. Okey, hati-hati Tak kelakar okey. Tolak markah lagi ada. Okey, so hati-hati. Okey, baik. So kita lihat di sini. Okey, pemerintahan berbentuk wakil-wakil raja terdapat di kawasan pesisir pantai Sarawak, di mana didirikan oleh orang Melayu. Okey, kerajaan ini didirikan oleh orang Melayu yang menerima pengaruh Sriwijaya, Brunei dan juga Majapahit. Jadi bagi kaum Dayak, ketuanya diberi gelaran orang kaya. Kamu tahu tak, back to the 1950s, 1960s, 1970s, bila sebut saja kaum Dayak, okey, biasanya orang akan kata apa? Orang akan buat gelak dengan kata apa tahu? Orang Dayak. Macam tu. Orang Dayak. Ada gitulah. Dia konon-konon bunyi-bunyi Dayak. Pelik betul cikgu tengok orang dululah. Okey. Baik. So orang kaya. Ada Annette tanya, cikgu, diberi gelaran orang kaya, betul ke dia orang kaya? Diorang tu dipanggil orang kaya bukan sebab kaya harta, tapi kaya pengaruh. Kaya pengaruh, iaitu bila dia kata satu arahan saja, okey, baik orang-orang saya mari berkumpul, dia akan kumpulkan berapa ramai yang dia boleh kumpul. Kalau dia boleh kumpul 200 orang, okey, itu semua orang dia. Bermakna itulah dia orang kaya. Iaitu orang kaya dengan pengaruh. Orang kaya dengan pengikut. Follower lah orang sekarang. Kan? Maknanya orang kata apa? Kaya dengan follower lah orang sekarang kan. Dia bukan betul-betul kaya pun. Bukan kaya harta. Tapi kaya follower. Orang sekarang panggil follower. Orang dulu pengikut lah. Macam IG. Siapa kat sini follower IG dia 10,000 ke atas? Anyone? Ada ke siapa kat sini? IG dia follower dia 10,000 ke atas? Ada? Uish, Ryan. Ui, Utaya, serius lah. 10,000 ke atas. Okay. Wow. Facebook ke? Tak kisahlah. Facebook ke? Ataupun Insta ke? Serius lah. Serius Yeah. Okay. Harus diingat kalau kamu lagi banyak follower, lagi banyak tanggungjawab kamu, lagi besar tanggungjawab Sebab apa? Kalau kamu buat silap, takut nanti follower kamu semua ikut buat silap. Jadi kena hati-hati. Berikan yang baik-baik saja. Jangan berikan yang buruk-buruk Jangan berikan influence yang buruk-buruk. Nanti sekarang okey, follower kamu pun ikut kamu, okey, buat yang perkara yang buruk-buruk. So hati-hati okey, baik. So ketua bagi kaum Dayak ialah orang kaya. Dalam imajinasi, okey. Samalah macam cikgu pun tak banyak follower pun. Baik, contohnya nama kerajaan, okey, Sawaku, pusat kerajaan dia Santubong, dan gelaran bagi wakil-wakil raja ini adalah seperti Datu, Datuk Abang, dan juga untuk perempuan dipanggil Dayang. Untuk perempuan dipanggil Dayang. Begitu juga di Samadong dan juga kerajaan Kalka di Sungai Kuala Kriani. Okey, kalau dia punya pembesar-pembesar wakil raja dipanggil, kalau yang lelaki Datu ataupun Datuk Abang. Dan kalau perempuan dipanggil Dayang. Sebab itu orang Sarawak dia banyak panggil nama-nama perempuan Dayang. Contohnya macam Dayang Nur Faizah. Dayang Nur Faizah tu kan memang orang Sarawak. Dia menggunakan Dayang, nama Dayang.
Kalau pembesar-pembesar di Sarawak, Sabah, dia panggil Datuk Abang. Dayang Mas Fariza. Jadi kalau sayang ke tu rumah lah tu. Ya. Dayang lain. Dayang lain. Sayang lain. Dayang dengan sayang lain. Dayang Kui Intan pun sama daripada Sarawak. Dayang lain, sayang lain. Okey, baik. Ada nak sayang-sayang pula. Okey, Abang Muhammad. Okey, yes. Betul, Faris Hamzah. Jadi, kesimpulannya, nasib single. Korang kan single tu, okey, enjoy your single moment. Enjoy your single moment. Jangan ngada-ngada nak, orang kata apa, nak taken ke apa, tak payah. Enjoy your single moment. Okey? Right. Kesimpulannya, lokasi sebenarnya berperanan paling penting dalam membentuk corak pemerintahan tempatan di Sarawak. Dan kedua-dua bentuk kepimpinan ini menjelaskan bahawa Sarawak telah mempunyai pentadbiran yang tersusun dan teratur. Maksudnya di sini, kalau kamu perasan, sebenarnya pemerintahan di Sarawak dan Sabah, dia akan mengikut lokasi. Kat mana? Adakah pesisir pantai? Adakah di muara sungai? Ataupun di lembah sungai, kiri kanan sungai? Atau di kawasan pedalaman? So lokasi sangat-sangat penting dalam mencorakkan pemerintahan tempatan di Sarawak. Sebagai contoh kalau kita lihat, kewujudan kerajaan Samadong. Kerajaan Samadong, Sawaku, Kalka, Melano, Saribas. Ini sebenarnya telah dibuktikan berdasarkan manuskrip luar dan tempatan. Maknanya ada catatan-catatan daripada kerajaan luar dan juga kerajaan tempatan. Contohnya dalam manuskrip Nagara Kartagama, iaitu sumber kerajaan Majapahit. Yang ditulis sekitar abad ke-14 menyatakan terdapat 4 kerajaan di Sarawak, iaitu Sawaku, Kalka, Samadong dan Melano. So itu bukti bahawa kerajaan-kerajaan ini memang ada di Sarawak. Kemudian dalam silsilah Raja-Raja Brunei dan syair Awang Semaun menyatakan wujudnya 5 kerajaan, iaitu Kalka, Sarawak, Saribas, Samarahan dan juga Mukah di Melano. Kemudian juga di Hikayat Datuk Merpati Jepang menyatakan kewujudan kerajaan di Santubong, dan juga syair Tarsilah Cetera Datuk Gundam dan Temenggung Abdul Kadir Negeri Saribas pula menyaitkan kewujudan kerajaan Saribas dan Kalka. Ini mesti ramai akan cakap apa? Cikgu, macam mana nak ingat ni cikgu? Tak perlu. Ini hanyalah input ekstra. Iaitu apa tahu? Input tambahan. Input tambahan ini hanya untuk menguatkan fakta sahaja. Tentang memang ada kerajaan-kerajaan tempatan di Sarawak. Awang Semaun tu siapa cikgu? Awang Semaun tu adalah salah seorang penyair. Maknanya orang yang menulis syair tentang berkaitan kerajaan-kerajaan di Sarawak. Awang Semaun. Baik. Untuk itu, cikgu tidak berniat untuk meneruskan bahagian Sarawak kepada meneruskan bahagian Sabah, sebab nanti kamu confuse dan juga kamu rasa macam apa? Banyaknya cikgu. Jadi kita go slow. Cukup kat situ. Cikgu nak buat pengulangan sikit. Pengulangan. Di mana? Kita lihat di sini apa yang telah kita pelajari. Betul? Come on. Kamu akan masuk sekolah lambat lagi. So kita go slow. Dan kalau mana-mana yang tak faham, boleh bertanya. Kita go slow. Tenang. Belajar kena tenang. Belajar ni kenapa? Kena relax, santai-santai supaya senang nak ingat. Senang nak ingat. So, kita ulang balik. Exam tak lambat. It's okay. Exam kamu tak masuk bab 10 kan? Tak masuk bab 10 lagi kan? Tenang. Masuk juga. Utaya, bila? Bulan depan. Saya tipu je. Aku kan, Utaya ni kan, aku sunatkan kau juga nanti. Baik. Baik. Taklah. Gurau je Utaya. Kalau dah
Okey. Baik. Gurau je lah. Alah kau ni. Tak boleh gurau ke? Okey, baik. So, Kalau tak boleh gurau, pergi duk surau. surau. Betul. Okey. Kita lihat. Sarawak dan Sabah. Kita pengulangan di sini di mana Sarawak dan Sabah. Okey, kita telah belajar tentang kedudukan iaitu di Sarawak dan Sabah dan juga kita tahu tentang adanya hubungan antara Sarawak dan Sabah dengan kerajaan-kerajaan alam Melayu seperti Funan, Champa dan sebagainya. Dan kita telah lihat tentang hubungan Sarawak dari sudut kegiatan perdagangan yang mana banyak berlaku adanya pelabuhan-pelabuhan seperti Pelabuhan Jupo, Kerajaan Santubong dan juga kita telah lihat tentang kemajuan-kemajuan yang berlaku di Sarawak dan Sabah. Kemudian kita telah lihat tentang kebangkitan Kesultanan Melayu Brunei dan juga Sulu di Sarawak dan Sabah dengan wujudnya kerajaan-kerajaan Melayu yang lain. Kemudian kita lihat tentang hubungan keagamaan di mana ada hubungan agama Hindu, Buddha dan juga Islam. Okey. Dan seterusnya kita telah lihat hari ini iaitu kemunculan pemerintahan tempatan di Sarawak dan Sabah. Di mana untuk di Sarawak kalau kita lihat telah wujudnya kerajaan berdasarkan lokasi iaitu seperti di pesisir pantai, kawasan lembah sungai, pedalaman dan juga muara sungai. Begitu juga kepimpinan Sarawak ada dua iaitu kepimpinan kesukuan dan juga kepimpinan di lembah sungai. Dan lembah sungai itu diperjelaskan lagi dengan pemerintahan berbentuk kerajaan dan juga pemerintahan berbentuk wakil-wakil raja. Jadi kesimpulannya pemerintahan kerajaan di Sarawak lokasi memainkan peranan yang sangat penting. So it's about location. Kerajaan-kerajaan Sarawak it's about location. Okay, so kalau dengan itu cikgu buka kepada sebarang soalan untuk bertanya. Apa juga soalan? Silakan kalau nak tanya apa-apa boleh tulis dalam grup chat untuk cikgu menjawab. Ada tak lagi mana-mana bahagian yang kamu tak faham ataupun mungkin kamu perlukan penjelasan, silakan untuk bertanya. Silakan. Nak tanya apa-apa? Berkaitan bab ini. Silakan. Ini ada quiz ke cikgu? Apa dia? Quiz. Ulang suara Zafran. Hari ini ada quiz ke cikgu? Okey. Hari ini ada quiz ke? Okey. Kalau soalan dunia boleh. Okey. Ya, betul. Okey, Nadine tanya, cikgu, kaum apa yang paling berpengaruh sekarang? Kalau untuk di di Sarawak, okey, kaum yang paling berpengaruh sebenarnya adalah kaum Iban dan juga suku kaum seperti Melanau dan Melayu. Itu memang mempengaruhi. Kenapa paling berpengaruh? Kerana kebanyakan kaum-kaum ini telah menguasai pentadbiran-pentadbiran peringkat kerajaan. Sebab itu kita kata mereka sangat berpengaruh. Okey, begitu juga di Sabah. Kalau di Sabah kebanyakannya adalah kaum-kaum seperti kaum Melayu Sabah dan juga kaum kita kata kaum Kadazan Dusun, dan juga kaum berkaitan dengan kaum Cina di Sabah. Juga mereka sangat berpengaruh kerana mereka menjawat pelbagai jawatan di dalam peringkat kerajaan Sabah. So kita kata itulah penguasaan bagi suku kaum di Sabah dan juga Sarawak. Okey, baik. So Anna tanya soalan dunia boleh? Boleh, lain macam soalan dunia. Okey. Ada soalan? Kalau tak ada soalan sebenarnya cikgu nak buatkan satu kuis sebenarnya. Satu kuis. Okey. So ada soalan? Ucap happy birthday cikgu. Okey, happy birthday. Kepada siapa Anet? Kepada kamu ke? Anet, hari ni birthday kamu ke Anet? Oh. Birthday kamu ke? Oh kan? Okey, bukan juga.